إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اللهم صل على سيدنا محمد. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ialah penjara orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Dan dunia ialah syurga orang kafir. Walau kanas. Dan jikalau adalah dunia itu tazinu indallahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada nilaian, ada timbangan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Janaha ba'udah, seberat sayap nyamuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma saqa kafiran. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum orang kafir minha, daripada dunia ini, syarbata ma, seteguk air pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa annahu subhanahu mudhu khalaqaha ma nazara ilaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala semenjak ia mencipta dunia, ma nazara ilaiha, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memandang kepada dunia.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib, dunia yang kita duduk ni, yang pertama sifatnya sementara. Ad-dunia asal perkataannya ialah ad-dunu. Ad-dunu maknanya hampir, sebentar. Nikmat yang kita nikmati di dunia ni ialah nikmat sementara. Nikmat sementara makna nikmat yang tak lama, lepas tu dia akan habis. Orang pun panggil dunia ni dunia yang fana, iaitu dunia yang akan binasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sayang kat siapa pun, kita akan berpisah dengan dia. Sebab itu Nabi sebut, ahabib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Kasihlah kat siapa pun, tapi ingat, semua kita akan berpisah dengan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan yang paling besar ialah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sebut akhirat lebih utama daripada dunia. Jadi kalaulah akhirat itu lebih utama, utamakan akhirat. Banyak orang duk utamakan dunia, mengutamakan dunia. Dia tidur. Bila bang masuk waktu semayang, jadi dia meninggalkan panggilan akhirat. Dia utamakan dunia lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila berdepan dengan kepentingan akhirat dan kepentingan dunia, dia melebihkan kepentingan dunia lagi. Wajib ngaji ilmu agama atas muka dunia ni. Wajib. Fardu ain. Sebab ilmu agama ni dia asas kehidupan. Maka sebab itu orang yang anak-anak yang lahir ke dunia ni terlebih dulu diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri. Sebab kandungan azan dan iqamah itu ialah kandungan mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Faham daripada situ, Allah Subhanahu wa ta'ala nak suruh kita kenal dia di muka dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka wajib kenal Tuhan melalui ilmu pengetahuan, kena mengaji. Maka sebab itu orang dulu-dulu walaupun mereka mengaji sekolah hatap, tapi pelajaran mereka tu semua pelajaran berkait dengan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga para alim ulama dulu-dulu. Golongan sekularisme meng-highlightkan mereka ni, mereka pakar dalam bidang keduniaan, kimia, astronomi, kedoktoran dan sebagainya. Dengan mereka meninggalkan asas para ulama tu, mereka tak mengaji itu dulu. Mereka hafal Quran dulu, mereka hafal hadis dulu, mereka mengaji agama dulu. Jadi bila dunia, bila akhirat mereka utama, dunia main saja. Kalau kita utamakan akhirat, dunia akan ikut. Tapi orang yang mengutamakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dunia, jadi akhirat tak akan ikut. Dunia ni diperolehi dengan mudah bagi orang yang dia bukan nak dunia, dia nak akhirat. Tapi dunia ni diperolehi dengan susah bagi orang yang mengutamakan dia, tidak mengutamakan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Susah yang paling teruk waktu nak tinggal dunia. Nak dapat dunia pun teruk, nak tinggal dunia lagi teruk. Orang kafir yang kelopak ketika nak mati tu sebabnya teruk, dia nak meninggalkan dunia. Lepas tu kalau tengok Cina mati, adik-beradik ni duduk, anak abang nak duduk, bagi dia seorang-seorang berdepan dengan mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak tahulah kelopak macam mana. Tapi waktu kami budak-budak dulu, ada kawan-kawan kampung, mereka ni ambil upah
ambil upah teriak. Cina mati terjun depan tu, ambil upah teriak. Teriak sungguh kedak tahu, keluar mata kedak tahu, menangisi. Allahu Akbar. Bila orang tu ambil dunia banyak, nak tinggal dunia susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka dunia ni Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ialah penjara orang yang beriman. Apa makna penjara? Penjara tak boleh buat apa. Kita ada undang-undang yang mengawal kita. Ada benda tak boleh tengok, ada benda tak boleh dengar, ada benda tak boleh makan. Semua itu dipanggil benda haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berarti penjara. Banyak perkara tak boleh buat. Orang kafir tak ada undang-undang. Nak pegang perempuan mana, ikut suka dia. Dia nak minum arak sampai tungi langgang, ikut suka dia. Dia nak makan apa pun, ikut suka dia. Di Jepun dulu ada orang cerita, Muhammad Sayyidina Muhammad, orang nak makan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak makan, otak kerah, otak monyet. Manusia sanggup buat, Muhammad Sayyidina Muhammad sanggup buat. Makan otak tu pula bukan makan otak yang dimasak, makan otak hak duk hidup-hidup. Dia pakai kepala, dia petuh setera, duk serup, hisap. Waktu mana saya pergi Indonesia dulu, ada seorang tu dia kata, Ustaz, pergi Indon ni kena makan sup terbang. Sup ke apa terbang? Dia kata pergi sana tak sah kalau tak makan tu. Apa terbang tau? Rupanya hak terbang tu katak kodok apa besar. Jadi bila makan dengan nasi dia macam sotong tak sotong. Jadi orang hak bukan Islam boleh makan. Cuma pengalaman pergi Indo ni, pengalaman pergi Sumatera, pengalaman pergi Tanah Jawa, pengalaman pergi ke Kalimantan, pergi belakang alhamdulillah. Yang teruk sikit pergi belah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bawah Aceh tu Medan, yang ada tasik apa Tuhan apa tu yang bekas gunung Merapi tu, orang lebih tahu tu apa nama tu, di Medan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu susah sikit sebab banyak orang bukan Islam. Mereka pakai apa panggil tu, khinzir tu, dia buat bakar. Itu benda biasa lah. Ya, jadi mereka boleh kena mereka kafir, mereka tak Islam, mereka bebas, mereka nak makan semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Kita orang Islam tak boleh. Banyak hal-hal. Baik. Wa jannatul kafir. Pasal apa dunia ni dipanggil syurga orang kafir? Sebabnya yang mereka akan kenal lepas ni neraka. Yang mereka akan kenal lepas ni ialah sisaan neraka. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi oleh kerana sisaan yang tunggu tu neraka, jadi mereka ni Tuhan bagi peluang. Tuhan bagi peluang, kesempatan, kesenangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kena sisaan neraka, jadi dibanding dengan kehidupan di sana, ni ialah syurga bagi mereka. Nabi kata kalau dunia ni ada timbangan, ada nilaian pada sisi Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kafir ni seteguk ayat pun Nabi tak bagi, Allah tak bagi. Tapi oleh kerana dunia ni tak ada nilai pada sisi Allah, bukan sakat mereka, bukan sakat seteguk ayat. Orang yang paling kaya atas muka dunia mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, wa annahu subhanahu mudzu khalaqaha ma nazara ilaiha. Allahumma salli ala sayyidina. Allah pula semenjak daripada dia mencipta dunia, Tuhan tak pernah melihat dunia. Maknanya Tuhan tak pernah melihatnya dengan pandangan rahmat.
Bukan tak tengok, tapi Tuhan tak pernah memandang dunia dengan pandangan rahmat. Maka sebab itu dalam hadis Nabi sebut, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah. Nabi kata dunia ni dilaknat. Ad-dunya mal'unah, Allah laknat. Maknanya dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, laknat lawan apa? Rahmat. Dunia ni tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ni tak dirahmati dia. Dunia ni dilaknat dia. Dan dilaknat apa sahaja di atas dia, melainkan zikrullah, itu saja. Maka sebab itu apa yang kita miliki kaitkan dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Handset kita beli, kaitkan dengan Allah. Guna untuk apa? Nak mengaji dan sebagainya. Kait dengan Tuhan. Kalau semata-mata kita guna untuk dunia, rugi kita. Kereta kita beli, guna untuk kebaikan, guna untuk ketaatan. Jadi kait dengan Allah. Jadi kalau kita tak kait dengan Tuhan, semua tu dilaknat. Rumah kita buat, Allahumma salli ala sayyidina, nak megah-megah, nak bagi orang nampak hebat, rumah berbilion-bilion, tak ada guna. Semua dilaknat oleh Tuhan. Tak ada rahmat. Rumah walaupun sederhana, tapi tujuan berteduh di bawah rumah ni sebabnya nak mentaati Tuhan, nak tumpang duduk saat muka dunia, nak beribadat. Tak apa, semua tu ialah dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita miliki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebun bergelung-gelung, benang bergelung-gelung. Tapi kalau kita tak kait dengan Allah, tak keluar zakat, tak sedekah, tak ada kait, semua dilaknat oleh Tuhan. Siapa-siapa yang ada kebun banyak dan hasil dia pun banyak, jadi kait dengan Tuhan, sedekah, infak dan sebagainya. Tapi kalau tak ada hubungan dengan Tuhan, sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik, semua dilaknat. Dia dunia ni, kalau dia guna untuk akhirat, dia bukan dunia, dia akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada kereta, nak pi kuliah, nak pi mengaji, lepas tu nak selesaikan urusan-urusan ibadah ammah, urusan-urusan keduniaan yang kita niat kerana Allah. Kereta tu nama akhirat. Kalau tak ada kait dengan Allah, semua nama dunia. Baik. Dunia, nama dunia lagi satu sebab asal perkataannya ad-dani'ah, maknanya jijik, kotor. Ni dunia. Sebab tu dunia ni sekurang-kurang mengotorkan dia debu. Kita kemas rumah, sapu habis dah, atas-atas meja, bawah-bawah meja, lagi berdebu pula, sebab dia kotor. Salah Sayyidina Muhammad. Berbeza dengan akhirat. Akhirat ni debu pun tak ada. Bahkan akhirat tak ada kecimpirak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersih, sesuci-sucinya manusia hidup di sana. Tu beza sangat dunia dan akhirat. Dunia ni lama sikit, dia makin tak elok. Akhirat semakin lama semakin elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu para pewaris Nabi, mereka keakhiratan, para ulama. Ulama ni semakin tua semakin mahal. Betul tak? Para ulama ni semakin tua semakin mahal. Tu orang berilmu. Orang berilmu ni dia keakhiratan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirat ni kita duduk semakin elok. Hari ni kita masuk dalam syurga, kita dah cantik dah. Setiap detik yang berjalan tu mencantikkan kita. Lepas tu esok lagi lawa, lusa lagi lawa, tulat lagi lawa, tunggin lagi lawa.
sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu selama-lama tu duduk cantik, tak ada lah. Kita minum air di dunia ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia sama je rasa. Kadang-kadang mula rasa manis, lepas tu manis hilang, rasa tawak pula. Akhirat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tegukkan yang pertama tu dah sedap, tegukkan yang kedua lagi sedap, tegukkan yang tiga lagi sedap, keempat lagi sedap, lagi tak habis ayat tu dia makin sedap. Ambil caruan kedua lagi sedap, tegukkan pertama sedap, dua lagi sedap, tiga lagi sedap, kau sedap. Duk minum ayat lah. Tu akhirat. Sebab tu Allah sebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Allahu akbar. Wa'lam, ketahui olehmu anna rizqa muqaddarun wa maqsumun faminal ibadi man busita lahu wa wusi'a alaihi wa minhum man duyyiqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alaihi wa kuttira hikmatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa'lam, ketahui olehmu anna rizqa, bahwasanya rezeki itu muqaddarun, telah ditetapkan, wa maqsumun, dan dibahagikan. Rezeki ini telah pun Allah Subhanahu wa ta'ala tentu dan dibahagi-bahagilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faminal ibadi, maka di kalangan manusia itu man busita lahu wa wusi'a alaihi, ialah orang yang telah dilapangkan dan diluaskan untuknya. Wa minhum man duyyiqa, di antara mereka ada yang disempitkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang disempitkan. Wa kuttira, Allahumma salli ala, diputuskan. Hikmatun minallah, sebagai satu hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu masa ada dua lelaki bini di zaman salafun dan di zaman Bani Israel. Lelaki bini ni Allah Subhanahu wa ta'ala nak uji dia. Allah wahyukan kepada satu orang Nabi, tolong sampaikan kat lelaki bini ni, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hampa nak senang awal ke, hampa nak susah, hampa nak senang awal ke ataupun nak senang belakang. Jadi jawab si suami, saya nak senang awal. Dia dua pilihan, senang awal, susah belakang. Susah awal, senang belakang. Jadi kata si suami tu, saya nak senang awal, saya nak susah belakang. Dah pilihan. Lepas tu bini dia pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi jawapan, saya nak susah awal, saya nak senang belakang. Lepas tu Allah tanya, pasal apa yang hang nak senang awal, hang nak susah belakang? Suami dia, pasal apa bini nak susah awal, senang belakang? Kata suami dia, saya nak senang awal susah belakang. Kata dia, masalah senama, waktu saya susah tu saya tak ada apa dah, saya nak tumpu Allah je, nak tumpu Tuhan, nak buat ibadat je. Lepas tu hak bini pula, dia nak susah awal, susah senang belakang. Dia kata, bila saya susah awal, senang belakang, bila dah ada apa dah, saya tak mau buat apa dah, buat ibadat je. Akhirnya subhanallah, masalah senama Muhammad, mai jawapan daripada Allah, oleh kerana hampa dua-dua, hampa nak aku je, takdir yang ditentukan pada kamu, daripada kamu awal sampai habis, kamu semua senang. Jadi subhanallah, masalah sayyidina Muhammad, kita ni semua kena kait dengan Allah. Baik. Ada orang Tuhan bagi senang, ada orang yang Tuhan bagi susah. Semua ada hikmah. Tapi sehari dua lagi ni
Sehari dua lagi, jangan kata sehari dua ni esok dan lusa. Sehari dua ni kita akan senang. Fitnah dunia ni mai. Sampai zaman tu tak ada orang yang mengaku kata dia layak terima zakat. Sebab dunia ni akan memuntahkan semua hak dia duduk dalam dia tu. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam bumi kita ni ada mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada mah. Waktu kami pergi di Aceh, orang pergi ambil mah ni di bukit Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pergi bawa kereta besar sikit, bawa gundi, lepas tu cangkul bukit, bohlah gundi, bergundi-gundi bawa balik. Proses di rumah. Di rumah ada mesin mah. Yang hebatnya, orang-orang yang ada mesin mah ni ialah orang yang pernah kerja di Malaysia, balik kaya, beli mesin mah. Jadi bila lepas mah ni, mesin mah, lepas pergi jual, kaya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara tempat banyak mah tu pesantren ayah mentua Ustaz Tengku. Bawah tu mah banyak dia kata. Lepas tu macam mana saya kata? Dia kata tak boleh ambil, kaya pun. Kalau dia ambil kena rebam pondok habis, kaya. Akhir zaman esok mah akan keluar habis. Mah punya banyak, macam batu-batu banyak kat jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tu zaman akan datang fitnah dunia, dia akan keluar mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi fitnah juga, sebab duit ada, barang tak ada pula. No, duit ada, nak beli barang tak ada. Lepas tu kita ni kena baca setiap lepas subuh 11 kali qul huwallahu ahad. Ni sebagai persiapan waktu mana kita susah esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa'lam anna rizqa muqaddarun wa maqsumun faminal ibadi man busita lahu wa wusi'a wa minhum man duyqa alaihi wa qutira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hikmatun minallahi subhanahu wa ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Penaja kita pada pagi ini ialah grup infak Masjid Darsa 1, grup infak Masjid Darsa 4, grup infak Masjid Darsa 15, grup infak Masjid Darsa 16, grup infak Masjid Darsa 20. Seterusnya Muhammad Satria Budiman, Kajang Selangor, keluarga Bibi ST Sepang, Wan Mazlin binti Wan Salim, Seri Kembangan 3, hamba Allah Taman Resak Changlun, hamba Allah sekeluarga Kampung Celai Al-Ustaz, keluarga cucu cicit Hajah Perlis, Hajah Halijah Perlis. Semoga Allah sembuhkan semua penyakit-penyakit yang menimpa para muhabbin kita, semua penyakit-penyakit yang menimpa para penaja kita, sama ada yang kita baca ataupun tak baca. Mudah-mudahan Allah sembuhkan semua, Allah bagi kelapangan, Allah murahkan rezeki, Allah angkat kedudukan mereka ke sisinya, Allah pandang mereka selalu dengan pandangan rahmat, Allah bimbing mereka ke jalannya, Allah selamatkan daripada fitnah dunia, Allah mudahkan mereka menjadi orang-orang yang baik-baik, Allah jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh-soleh, Allah jadikan rezeki mereka rezeki yang murah dan diberkati, Allah jadikan mereka cinta pada ilmu pengetahuan sampai mereka mati. Mudah-mudahan semua kita layak untuk mendapat syafaat Nabi kita pada hari dibangkitkan nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana